Okey, soalan yang ketiga. Tadi P kita bawa masuk ke dalam perniagaan jadi kita tengok modal dia bertambah. Jadi antara A ataupun C Yang B ni dengan D salah lah. Okey, lepas tu dia kata pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Yang ni ambilan. Okey, jadi ambilan kalau awak tengok menyebabkan akaun modal berkurangan. Jadi A ni tadi salah lah Jadi yang betul ialah C. Okey? Yang tu tak ada apa-apa masalah Okay, terus pergi pada soalan nombor 4. Maklumat berikut merupakan ciri satu dokumen dikeluarkan oleh pihak bank. Bertujuan memberitahu pada pemilik akaun bahawa akaun pihak bank telah menambahkan akaun dengan jumlah tertentu. Apakah dokumen tersebut? Ini mana jawapan yang betul? Maklumat kredit. Ya, betul. Makluman kredit. Makluman kredit. Sebab apa dia kredit? Awak kena ingat bila kita masukkan duit dalam bank, pada bank duit kita tu merupakan liability. Jadi liability sebelah kredit bertambah, betul tak? Sebelah debit kurang. Jadi sebab sekarang ni dia nak tahu bahawa akaun kita bertambah, sebab tu dia bagi kita makluman kredit. Okey? Boleh? Boleh. Okey, cara merekod dalam ledger manakah yang betul? Terima kasih. Cara merekod dalam ledger mana yang betul? Merekod dalam ledger. Okey. Kredit apabila hasil berkurang. Betul ke? Salah. Salah kan? Patutnya kalau hasil berkurang dia jadi debit. Okey, B, debit bila liability berkurangan. Betul. Betul. Kredit bila belanja bertambah. Salah. Salah, ni patutnya debit. Debit apabila equity pemilik bertambah. Betul. Salah. Salah kan? Patutnya kredit kan? Jadi jawapan yang betul ialah B bapa. Okey, kita pergi pada soalan nombor 6. Akaun kawanan belum terima berikut diperolehi daripada perniagaan Helmi Enterprise. Okey, jadi berapakah nilai Y pada 31 Mac jika terdapat sekeping cek 270 yang diperolehi daripada kedai Alim dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk kepada penyuruh bayar dan RM30 diskaun ditarik balik. Jadi sekarang ni maknanya dia ada cek tak laku. Okey, saya pergi pada Jamboard lah Sebelum pergi Jamboard saya salin dulu soalan dia. Bukan salin soalan lah, saya salin dulu kawan-kawan belum terima ni. Okey, ABT dia bagi sini baki bawah 2,300, jualan 5,600. Okey, pulangan jualan RM230, bank 3,400, diskaun diberi 600. Sekarang ni dia ada hantar, dia suruh kita cari Y. Okey. Okey, macam ni lah saya tulis dia punya tu. Okey, tapi ada maklumat dia lagi. Kalau kita tengok dia kata terdapat sekeping cek bernilai 270. Okey, dengan ni maknanya cek tak laku. Okey, bila cek tak laku dia kena masuk sinilah balik sebelah debit Okey, sebab apa debit? Okey, bila kita terima cek daripada ABT, kita masukkan sebelah kredit. Betul tak kelas? Sebab bila kita terima duit, hutang orang tu pada kita berkurangan. Okey, apa yang berlaku bila cek tak laku? Kita dah terima cek daripada kita punya pelanggan, kita dah tolak dekat ABT, sekali kita hantar dekat bank, dia kata cek tu cek tak laku. Jadi dia kena reverse semula. Jadi bila reverse semula kita kena masukkan, kalau tadi kredit, kena lawankan dia lah iaitu sebelah debit. Okey, tadi amount dia berapa?
cek tak laku ni 270. Jadi kita masukkan kat sini butir dia bank. Mandi je, boleh je tu. Tak payah macam tu je, tu sikit je tu. Tak apa, boleh je mandi macam biasa. Okey, kemudian dia kata ada diskaun. Diskaun dia berapa ringgit? 30. Tadi kita bagi diskaun, kita rekodkan kat sini. Sekarang 30 ni sebabkan tadi cek tak laku, dia dah bounce balik. Jadi kontra dia, tadi ni kredit, jadi kita kena masukkan sebelah sini. Ni diskaun. Tapi dalam kurungan dibatalkan. Okey, sekarang ni barulah kita boleh cari baki hantar bawah. Okey, berapa baki hantar bawah tu? Mana pula telefon saya ni tadi? Mana telefon Umi? Azam Malik. Azam Malik. Alif. Apaan? Mana telefon Umi? Keting-keting ni kat mana? Mana telefon Umi? Alif. Mana telefon Umi? Bak sini. Bak sini. Bateri sikit ke banyak ke? Bak sini. Suka-suka je nak bawa pergi mana telefon Umi. Ish dia ni lah. Apa? Ada Lego. Mana telefonnya? Suka hati kau ya? Ini terbuka. Dah. Nanti dulu. Sana. Nantilah. Sibuk je kalau orang tengah mengajar, nak mengacau juga. Ini mantul lah, Wan. Yang mandi tu kau tanya Umi kenapa? Bukannya baby ke Umi nak kena jaga semua. Okey, kat sebelah debit kita dapat 8,200. Sebelah kredit pula 230 tambah 3,400 tambah 600. Jadi sini 4,230. Jadi bila kita tolak 8,200. Jadi amount kat sini 3,970. Okey, jadi jawapan dia D. Datuk Ada sesiapa yang dapat jawapan Datuk? Ada yang dapat? Tak ada cik. Okey, tapi so far faham tak macam mana nak cari ni sekarang? Okey. Alright. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan kedai perabot Syamin. Pada 15 November 2018, kedai perabot Syamin menerima cek 2,500 daripada Syazad Enterprise yang menjelaskan hutangnya sebanyak RM2,600. Catatan buku tunai yang manakah yang betul? Okey, jadi dia terima cek 2,500 tapi amount sebenarnya 2,600. Maknanya ada perbezaan kat sini sebanyak 100 kan? Jadi 100 tu sebenarnya adalah diskaun. Okey, jap. Kecilnya dah hai tak nampak macam mana kita nak bagi besar ni Saya pun tak nampak ni. Sekejap, ini 100 kot Ini 2,500. Yang ni lah A yang betul. Yang ni dia cuma catat 2,500 tapi sebelah sini diskaun tak ada. Yang sini pula dia rekodkan bahagian kredit.
Okey, sekarang ni sebab dia menerima cek jadi sepatutnya dia sebelah debit buku tunai Jadi dua ni adalah salah. Jadi yang betul adalah A Okey, kemudian kita pergi pada soalan nombor 8. Encik Ahmad telah menyewa kedai dengan sewa bulanan sebanyak RM400. Pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember, sewa yang telah dibayar ialah RM4,400. Okey, jadi sebulan 400, sepatutnya dia ada 4,800. Jadi catatan yang manakah betul dalam jurnal AM? Sebab dia nak rekodkan 400 yang terkurang ni kot. Okey. Okey, saya tunjukkan akaun lah ya, nak bagi senang nampak yang 400 ni sebenarnya macam mana kita nak rekod. Ni sewa belanja ke hasil? Sekejap. Sewa yang dibayar, maknanya dia adalah merupakan belanja RM1. Okay, saya buat macam ni. Bila sewa, awak ingat formula bapa bot babab. Bapa bot babab. Okey, kemudian kita ulang balik yang sebelah kredit. Babab UR bapa. Okey, bapa ni apa? Iaitu belanja prabayar kan? Bot bank atau tunai. Babab belanja belum bayar. Yang ni soalan ni saya tak tulis proper. Sepatutnya kalau untuk kertas 2 kita tulis proper lah. Tapi sebabkan ni objektif, kita nak buat pengiraan je, saya tak buat proper Proper tu maknanya kita kena tulis belanja prabayar kan, sewa prabayar, sewa belum bayar, semua tu lah. Okey, jadi kita tengok balik pada soalan ni. Dia kata pada tempoh perakaunan sewa yang telah dibayar ialah RM4,400. Jadi RM4,400 ni yang telah dibayar, dia masuk dekat item bot. Okey, sedangkan bila sebulan 400, dia perlu bayar sebanyak RM4,800 setahun. Betul tak? Macam mana kita dapat 4,800? Sebab 400 darab dengan 12. Setakat ni jelas? Jelas. Okey, jadi bila kita nak tutup, kan? Atas ni tak ada maklumat, maknanya tak ada lah. Okey, sekarang kita nak tengok sama dia ada belanja prabayar ataupun belum bayar. Jadi kita tengok sebelah kredit yang besar, betul tak? 4,800. Jadi kita samakan dengan amount yang besar, 4,800. Okey, lepas tu tadi apa? Tambahkan, tak ada tambahkan sebab satu item. Samakan dah, lepas tu kita tolak. Tolak jadi maknanya ada 400 kat sini. Sebabnya ni tolak ni tak ada baki, kosong kan? Jadi sini kosong. Ini tolak ni dapat baki 400. Maknanya kat sini ada belanja belum bayar. Okey, saya pergi pada akaun sebelah dia iaitu sewa belum bayar. Okey, sewa belum bayar, dia sebenarnya adalah item liability. Dia tambah kat sini, tolak kat sini. Betul? Jadi kalau awak tengok amount dia tadi bila sebab sewa belum bayar ni liability, jadi 400 tu kat sini. Dia punya ni butir dia akaun sewa. Macam ni lah, ni tadi sepatutnya nama ni ialah sewa kan, akaun sewa kan. Okey, jadi awak tengok ni, akaun sewa sebelah debit kan? Betul tak? Sebab dia belanja bertambah. Manakala akaun ini bertambah bahagian kredit. Jadi cara kita nak tulis dia,
sewa dan juga sewa belum bayar. Dia ni sewa belum bayar dia kategori liability. Sewa pula dia kategori belanja. Sekarang ni liability tambah, belanja pun bertambah. Okay. Jadi awak tengok belanja tambah sebelah debit, liability tambah sebelah kredit kalau ikut belah. Okay, jadi kita tengok kat sini yang mana betul dia mesti sewa yang debit. Yang ni yang kredit, sewa belum bayar. Jadi macam A ya yang betul. Kita tengok B salah, dia terbalik. Yang ni dia bagi amount 4,800 pula. Tak boleh lah sebab amount yang tu cuma yang ni tadi kan. Yang ni amount lah salah. Sebenarnya 400 tu saja. Jadi ini yang betul Nantilah dek, umur ni iya tahu, sabarlah sekejap. Sakit ke kaki? Sikit je kan? Papa mandi tadi tu nak ambil sabun sama tak boleh. Alah. Sekejap lah, Ami tengah ngajar lagi sikit. Kemudian ke-9, urus niaga berikut berlaku pada kedai kasut Musa pada 9 Mei 2019. Pemilik menggunakan wang pinjaman peribadi yang diperoleh daripada bank saksama berhad untuk membayar sewa kedainya. Apa ni? Ini daripada kursi ni, orang nanti kan takut jatuh ni. Letak sini lah adik, nanti yang kita betulkan. Jatuh. Jadi macam mana kita nak buat ni? Sewa wang pinjaman peribadi ni, bila peribadi maknanya macam daripada poket dia sendiri. Tapi dia bayar untuk sewa kedai. Jadi mana satu yang betul? Adakah A betul? A ni betul ke? Sewa bertambah kan, sebab dia sewa ni belanja bertambah. Macam betul debit Tapi adakah kredit tunai? Tak kan? Sebab dia kata wang pinjaman peribadi. Okey, yang ni salah. Okey, debit ambilan. Ambilan lagilah tak ada kena-mengena sebab kalau ambilan ni dia biasanya dia ambil wang perniagaan ataupun barang perniagaan untuk kegunaan peribadi. Pukul berapa iPad ni? Nantilah. Pukul berapa? 7.30. Okey. Okey, kita tengok. 7.30. Ya. Sewa pula, yang ni tadi debit memang dah betul. Lepas tu kredit dia modal. Betul modal? Sebab dia buat pinjaman tu atas nama peribadi bukan atas nama perniagaan dia. Jadi yang betul ialah C Okey, nombor 10. Apakah X? Agak-agak apa X ni? Kalau tengok kedudukan X ni bahagian kredit, dia sama ada liability, equity ataupun hasil. Okay. Overdraft bank boleh jadi tak? Boleh. Boleh kan, sebab apa? Dia liability. Diskaun diberi? Tak boleh. Tak boleh sebab belanja. Angkutan keluar? Tak boleh. Tak boleh juga sebab dia belanja. Belanja ni sepatutnya dia berbaki debit tempat tambah dia. Pulangan jualan? Tak boleh. Pun tak boleh. Sebab jualan sebelah kredit, pulangan jualan dia sebelah debit. Bertentangan. Jadi jawapan dia ialah A Okey, soalan nombor 11. Maklumat berikut merupakan analisis kad inventory event trading. Berapakah nilai inventory akhir? Jadi mana kita nak tahu nilai inventory akhir ni? Baki awal, masuk, keluar, harga kos, harga pasaran. Jadi kita satu-satu Saya ambil ni dulu. Satu kita tulis benang
Satu lagi tulis jarum. Okey, kita tengok dulu berapa dia punya baki ni. Baki awal 20, yang masuk 150. Kita kena tambah ke tolak? Baki awal 20, Tambah. kita kena tambah kan? Tambah 150, tolak lah kan yang keluar, tolak 80. Jadi baki dia ialah 90 unit. Kita tengok pula jarum, 30 tambah 200 tolak 120. Kita dapat 110 ya. Yang ni tambahkan, yang ni tolak. Faham kan kenapa tambah, kenapa tolak? Saya tak terangkan ni. Faham. Okey, tak faham? Tanya. Okey, kemudian kita tengok harga kos atau harga pasaran. Kita nak kena tahu mana satu nak kena ambil. Kita nak kena ambil yang paling tinggi ke rendah? Kita ambil yang rendah kan? Jadi kalau macam ni, benang ni kita darab dengan harga RM10. Jarum pula kita nak darab dengan harga berapa ringgit? RM5. RM5. Okey, yang ni yang saya dah tulis kat sini. Jadi kita boleh jumlahkan 90 darab 10 iaitu 900. Manakala 110 darab 5 kita dapat 550. Jadi bila kita tambahkan Yang kali 7.5. betul. Yelah dekat 1450. Okey, jadi jawapan dia ialah B. Okey, semua orang dapat sama tak dengan saya? no. Sama. Sama Tak. Ada jawapan lain yang mungkin awak tersilap ke apa ke? Tak. Okey. Alright. Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Encik Amin, seorang peruncit pada 31 Disember 2018. Berapakah jumlah kerugian perniagaannya? Berapa jumlah rugi dia? Macam ni kita nak tahu ni. Untung kasar. Kita kena buat apa ni? Untung kasar, kalau kita nak tahu untung atau rugi, kita kena ambil untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, apa item hasil yang kat sini? Komisen diterima. Okey, jadi saya tulis dulu untung kasar kita ialah 24,500. Okey, hasil dia maknanya tambah komisen je iaitu 200. Okey, belanja dia gaji dan sewa kan? Gaji dan sewa, gaji ialah 18,000. Manakala sewa dia adalah 7,200. Saya tulis macam apa ni? 24,500. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok pengiraan dia. Jadi 24,500 tambah 200 dapat 24,700. Lepas tu kita tambahkan 18,000 tambah 7,200 kita dapat okey, jadi dia rugi dapat negatif kan? Dapat tak rugi bersih sama dengan saya negatif 500? Dapat. Okey, jadi dia rugi sebanyak RM500. Ada yang dapat jawapan lain? Okey, tak ada okey. Okey, saya pergi pada soalan lain lagi. Format akaun perdagangan berbentuk T mempunyai beberapa ciri. Pilih ciri yang betul. Okey, akaun perdagangan bentuk T.
Okey, ni sebenarnya mungkin saya rasa kalau kelas saya tak tekankan. Saya tak pastilah kelas Cikgu Amalina mungkin sama kot. Okey, jadi kita tengok kat sini Yang biasa awak tengok tu adalah bentuk penyata. Kan kita buat sederet je. Tapi kalau bentuk T sebenarnya keadaan dia macam ni. Account, perdagangan dan untung rugi. Dia jualan dia sebelah sini. Jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okey. Lepas tu yang dekat sini dia start daripada inventory awal, tambah belian, tolak pulangan belian tu semua. Dapat belian bersih, tambah Audi. Lepas tu sama dengan tadi kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir. Dapat kos jualan. Pendek kata, kalau awak tengok, ini biasanya yang dekat sebelah atas sekali kalau kita buat bentuk penyata. Betul tak? Benda ni dia jadi kat atas sini kalau bentuk penyata selama ni. Okey? Yang ni sebelah debit dia. Yang kredit ni dia jadi sebelah atas. Okey? Jadi kita tengok tadi balik soalan dia. Dia kata kos jualan direkodkan di bahagian debit. Betul tak? Kos jualan dekat sebelah debit. Betul sebelah debit. Nombor 1 dah betul. Nombor 2, belian direkodkan dalam bahagian kredit. Tak kan? Sebab jualan ni hasil, sebab tu dia sebelah kredit. Belian tadi debit patutnya sebab dia belanja. Okey, untung kasar direkodkan di bahagian kredit. Okey, macam ni kita nak tahu untung kasar ke ataupun rugi kasar. Biasanya kalau kita dapat baki kat sini, saya tulis lain sikit lah di mana jualan dia lebih besar, kos jualan dia kecil, dia dapat untung kasar lah kat sini. Untung kasar. Kalau yang sini dia punya kos ni lebih besar daripada apa dia dapat, jadi baki dia kat sini lah. Jadi sini adalah rugi kasar. Jadi kalau tengok sini, untung kasar dia jadi sebelah debit, rugi kasar sebelah kredit. Jadi kita tengok untung kasar direkodkan bahagian kredit. Betul ke? Tak kan? Sebenarnya skala bahagian kredit adalah rugi kasar. Jadi nombor 3 ni pun salah. Kos barang untuk dijual direkodkan bahagian debit. Ni tadi kos barang untuk dijual. Betul lah debit. Jadi jawapan dia yang betul ialah 1 dan 4. D Okey? Boleh? Boleh. Alright. Kita pergi pada soalan nombor 14. Apakah catatan bergu untuk urus niaga berkenaan? Dia kata apa yang berlaku ialah dia membuat belian barang niaga RM500 daripada pembekal Aziz. Dia sebenarnya dia macam dia beli secara tunai ke apa ni? Tunai kot sebab semua melibatkan bank ni. Tak juga. Yang ni bukan bank Okey, dia beli barang niaga. Dia tak cakap dia bayar. Jadi pada saya ni sebenarnya dia urus niaga secara kredit lah, secara hutang Jadi bila dia beli barang niaga secara hutang, bank ni memang salah lah. Dua ni salah sebab ada bank. Okey, yang C ni dalam belian bertambah, dia belanja, betul. Manakala pembekal Aziz sebab dia liability ABB, jadi dia bertambah sebelah kredit. Okey, betul. Dalam akaun belian tulis pembekal Aziz, dalam pembekal Aziz tulis belian. Jadi jawapan dia C inilah yang betul, ni salah sebab belian sebelah kredit. Ni belian sebelah kredit ni berkurangan. Okay, jawapan yang betul dia adalah C Okey, maklumat berikut diambil daripada perniagaan Azmi. Berapakah ekuiti pemilik perniagaan Azmi? Macam mana kita nak cari ekuiti pemilik?
Jumlah aset tolak jumlah liability. Okey, betul. Kan dia sebenarnya daripada dia punya persamaan dia ialah aset sama dengan equity tambah liability. Soalan dia tadi dia nak equity. Bila equity sebenarnya aset tolak liability. Jadi apa aset dengan liability yang ada? Saya senaraikanlah ya. ABS dia ialah 10,000 tambah 6980. Ni aset dia, sorry. Manakala liability ialah 6,000 tambah 580. Macam inilah ya. Okay, jadi bila kita selesaikan 10,000 jadi ni 16,980. Manakala yang ni 6,580. Jadi kita tolakkan 16,980 tolak 6,580 kita dapat 10,400. Okey, ada tak 10,400? Ada. Jawapan dia ialah A. Okey, boleh kan? Saya pergi pada seterusnya. Berapakah sewa yang diiktiraf dalam tahun kewangan tersebut? Ni sewa prabayar ni. Ini senang kan? Okey. Bila prabayar maknanya terlebih ke terkurang? Prabayar. Sewa prabayar ni benda yang sewa terlebih bayar ke terkurang bayar? Terlebih. Lebih. Jadi kita kena tolak ke tambah? Tolak. Tolak. Yang akhir tahun ke awal tahun? Akhir. Akhir tahun. Yang akhir ni. Kita pegang yang akhir tu, yang terkurang terlebih tu pegang akhir tahun dia. Yang ni tolak. Bila sini tolak, 31 Ogos ni tolak 900. Jadi 450 ni kita kena tambah ke tolak? Tambah. Tambahkan. Dia berlawanan kan? Yang akhir tahun awak tolak, yang awal tahun awak tambahkan. Okey, logiknya yang pada awal tahun ni sewa prabayar pada akhir tahun lepas dia ada terbayar lebih 450. Tahun lepas dah terlebih bayar. Jadi dia bawa ke tahun ni. Jadi sebab tu yang terlebih bayar tahun lepas tu dia bayar untuk tahun ni lah. 450. Jadi ni tolak, ni tambah. Jadi kita buat 4050 tolak 900 tambah 450. Kita dapat jawapan dia apa? Jawapan dia apa kelas? 3,600. Ya, betul. 3,600. Okey. Soalan nombor 17. Maklumat berikut menunjukkan pembelian mesin oleh sebuah firma sepanjang tahun 2018. Okey, berapakah susut nilai bagi tahun berakhir 31 Disember 2018? Macam mana pula nak kira susut nilai? Dia kata ni baki berkurangan. Tak Astaghfirullahaladzim. Arfan. Ni S kan. Oh ni kenapa? Sekejap. Tulis Ni kan pembelian mesin. Okey, dia beli mesin 3 kali lah ni maksud dia. Arfan janganlah adik. Okey, dia beli ada 3 mesin lah ni. Saya namakan dia mesin 1, mesin 2, mesin 3. Mesin 1 dia beli 1 hari bulan 1 Dia tutup akaun 31 Disember. Mesin 2 dia beli 30 hari bulan 4. Manakala mesin 3 dia beli 31 hari bulan 12. Mesin pertama dia kata harga dia 1,800. Mesin kedua 3,600. Manakala
Yang ketiga tadi 4,800. Dia kata memperuntukkan susut nilai pada kadar 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, sebab kan kita anggap kan ni semua mesin dia baru beli. Dia tak cakap pasal susut nilai tahun lepas. Jadi dia punya formula macam ni lah ya kan, kos tolak S&T. So kita daratkan dengan 20% So 20%. Tapi S&T dia sekarang ni semua kosong kan sebab tahun pertama. Okey, jadi kita tengok yang mesin 1 ni 1 bulan 1 sampai 31 bulan 12, mana dia memang setahun. Jadi 1,800. S&T dia kosong, jadi darabkan terus dengan 20%. Yang ni kita dapat 1,800 darab 20%. Jadi kita dapat RM360. Kita ambil mesin yang kedua, 3,600 darab dengan 20% darab dengan, okey, awak tengok ni dia tak cukup setahun, dia start 30 bulan 4. Jadi bila 30 bulan 4, start kira bulan Mei lah sebab bulan 4 tu hari terakhir yang kita tak kira. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan, jadi ada 4 bulan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. Jadi maknanya kena darab 8/12. Jadi kita dapat 3,600 darab 0.2 ataupun 20% darab 8/12. Jadi kita dapat 480. Itu untuk mesin yang kedua. Mesin ketiga dia beli pada 31 bulan 12. Masukkan nombor apa dek? Berapa foto? Okey, mesin yang ketiga dia beli 31 bulan 12. Jadi memang kata pada tarikh tempoh kewangan. Jadi tak adalah, dia baru beli sehari. Anggapkan macam tak ada susut nilai. Jadi dia punya tu jumlah dia 360 tambah 480 sama dengan 840. Okey, jadi jawapan dia B berapa? Okey, soalan 18. Saya cuba habiskan sebelum 7.30 ni. Maklumat berikut diambil pada sebuah perniagaan. Berapakah kadar pusing ganti inventory? Kos barang untuk dijual dengan inventory awal, inventory akhir. Apa formula kos barang untuk dijual? Kos barang untuk dijual pula. Kos pusing ganti inventory. Jual inventory. Pandai ni. Inventory purata bahagi dengan kos jualan. Kos jualan bagi inventory purata. Dia sebenarnya formula dia kos jualan bahagi dengan inventory purata. Tapi yang dia bagi ialah sekarang ni kos barang untuk dijual. Macam mana kita nak cari? Saya tulis sini KBUD dia 82,000. Inventory awal 16,876. Inventory akhir 19,564. Macam mana kita nak kira? Ini maklumat dia. Kita nak cari tadi kos jualan sama dengan apa nama dia tadi? Bahaya. Kadar pusing ganti inventory. Dia punya formula kos jualan bahagi dengan inventory purata. Tapi dia bagi sekarang ni kos barang untuk dijual. Jadi macam mana kita nak cari kos jualan? Kos barang KBUD inventory akhir cikgu. Ya, betul. KBUD kita tolakkan dengan inventory akhir.
Kan jadi 82,000 kita tolakkan inventory akhir, kita dapat kos jualan kan? Kan biasa kita buat penyata kewangan tu kan, akaun pedagang untuk rugi. Okey, lepas tu inventory purata, inventory awal tambah inventory akhir bagi 2. 16,876 tambah 19,564 awak bahagikan dengan 2. Okey. Saya cari dulu yang atas dia 82,000 tolak 19,564. Jadi kita dapat 62,436. Okey, kita cari inventory purata 16,876 tambah 19,564 dapat 36,440 bahagi 2. Jadi 62436 bahagi 18220 kita dapat 3.426. Jawapan dia yang ni lah 3.43 kali. Yang ni mesti ada kali kalau kadar pusing ganti inventory. Okey, boleh ada beberapa soalan? Okey, saya teruskan soalan nombor 19. Inventory awal 2150, inventory akhir 1,800. Okey, aset semasa 12,000. Okey, aset bukan semasa 30,000, modal kerja 3,190. Dia nak nisbah ujian asid. Okey, nisbah ujian asid, apa formula dia? Aset semasa tolak dengan inventory akhir liability semasa. Okey. Jadi kita ambil kat sini amount dia siap-siap lah. Aset semasa dia ialah 12,000 tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir dia 1,800 bahagi dengan liability semasa. Mana pula kita nak dapat liability semasa sekarang ni? Aset semasa tolak modal kerja. Aset semasa tolak modal kerja. Macam ni kita dapat macam tu. Okay, saya pergi kat sini Okay, ni yang saya dah senaraikan lah. Tapi LS ni kita nak cari. Kita dah belajar sebelum ni AS tolak LS sama dengan modal kerja. Sekarang ni yang kita nak cari LS. Jadi apa yang berlaku, ini kita bawa ke belakang, MK ni yang ke depan kan. Jadi liability semasa apa? Sukalah. AS tolak MK lah ya. Dan sebelahnya Lek Ambuai. Jadi kita ambil balik AS tadi 12,000. Modal kerja tadi berapa dia bagi? Modal kerja ialah 3,190. Umi nak Tolak. pupuk. Kat belakang lah. Tak ada. Ada tu yang belum buka. Nanti kejap. Dia Mintalah abang buka ke cik jap buka. Kan tu dekat situ. Yang ni 10,200. Jadi kita dapat 10,200 tu bahagi dengan 8,810. Kita dapat 1.157. Kalau misalnya macam ni, sebenarnya kalau nisbah ni, kan nisbah kecairan ni, jawapan dia 1.157, nisbah 1. Belakang ni mesti ada nisbah 1. Okey, jadi jawapan dia 1.157. Maknanya ni lah 1.16.
Jawapan dia ialah Datuk. Okey, soalan 20, soalan yang terakhir. Insurans 31 Alibaba telah buat pelarasan pada tarikh imbangan insurans yang telah dibayar sebanyak 2,400 sehingga 31 Mac 2019. Okey, jadi maknanya kita tengok ada 3 bulan yang dia terlebih bayar sebab dia tutup akaun pada 31 Disember. Catatan manakah yang betul? Okey, dia kata dekat imbangan duga. Insurans adalah kalau kita kira kan. Jadi kita tengok ni tadi 3 bulan yang terlebih bayar kan. Okey, insurans dia asalnya 2,400. Sorry Jadi yang masuk dalam untung rugi maknanya belanja dia, kiranya belanja insurans saya 2,400 darab 9/12. Sebab total 12 bulan, 3 bulan tu kita dah tahu terlebih bayar. Jadi tinggal 9 bulan lah Amount dia 1,800. Okey. Manakala dia punya sewa prabayar. Sewa prabayar adalah aset semasa kan, as bapa hebat. Okay, ni adalah belanja prabayar, sewa prabayar Jadi kalau awak tengok balance dia lah 2,400 tolak 1,800 maknanya ada balance lagi 600. Okey, jadi Okey, jadi belanja bahagian tambah sebab dia berbaki positif kan, tambah jadi dia ni sebelah debit. Aset semasa pun dia akan jadi sebelah debit. Jadi sepatutnya kedua-duanya bahagian debit, satu 1,800, satu lagi 1,600. Kita tengok yang mana betul. Ni betul ke yang pertama? Betul. Betul kan? Dua-dua ni. 1,800, 600 ni betul. Yang ni salah sebab sepatutnya insurans prabayar adalah aset, dia sebelah debit. Yang ni pula salah dia sebab pada amount insurans. Sepatutnya tinggal 1,800 sahaja. Yang dia ni totally salah. Jadi jawapan yang betul ialah A. Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh cikgu. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Nanti bila ada rakaman dah siap kan saya sharekan. Kita jumpa lagi besok pukul 9 pagi Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu pukul 8 hari ni tak ada ke? Sebab tak ada. Korang nak ke? Sebab kelas lagi satu ada ni. Ada kelas. Tak apalah, korang mungkin boleh tengok tadi yang rakaman tadi siang kot. Kalau ada apa-apa boleh tanya besok. Saya nak tanya hari Selasa dengan Rabu, ada tak siapa-siapa 5 cemera yang nak bersemuka? Selasa dengan Rabu. Hari Selasa ataupun satu hari buat bersemuka, satu hari nanti kena okey kot. Awak nak satu hari bersemuka, satu lagi secara ni online. Boleh juga awak nak bersemuka hari Selasa? Itu up to orang lain lah. Saya tak pasti. Nanti saya saya tanya survey siapa yang nak bersemuka. Kalau nak online pun boleh, maknanya kita buat ni lah, kita buat apa orang kata macam hari tu lah hybrid, kita gabungkan online dengan bersemuka. Cuma kalau semua orang tak nak bersemuka, okeylah kita sama-sama semua online. Cuma saya mungkin ada yang, sebab saya tengok ada juga yang macam kawan-kawan awak 5 cemera ni yang terutamanya, dia bila online dia tak masuk. Saya risau juga tu. Lepas tu bila dia datang, sebenarnya banyak lagi yang kita perlu polish dia lah. Jadi mungkin kat situ kita dapat tolong dia lah
Harapan saya macam itulah, kita cuba. Okey, nanti kan saya buat survey untuk hari Selasa pagi 9 ke 12 kalau bagi siapa-siapa 5 chimera yang berminat. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.